Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita jumpa lagi untuk mata pelajaran sains ya. Baik, untuk hari ini kita akan berulang kaji dengan menjawab soalan-soalan dalam buku aktiviti ya. Cikgu harap semua bersedia. Hari ini kita jawab soalan dalam buku aktiviti sahaja. Baik, cikgu harap semua dah sedia dengan buku aktiviti. Baik, buka muka surat yang pertama iaitu muka surat 23. Baik, kamu buka muka surat 23. Okey, yang muka surat 23, tajuk dia adalah manusia. Okey, tentang deria manusia. Kita dah belajar semua ni ya. Okey, hidung untuk deria apa, mata untuk deria apa. Yang ini kamu sesuaikan. Sesuaikan dengan gambar dan sesuaikan dengan deria lah, organ badan dan juga deria. Cikgu bagi contoh satu, hidung, okey, gambar hidung dan derianya adalah bau, kan? Okey, jadi gunakan pembaris, kamu gariskan. Okey, boleh ya? Ini untuk muka surat 23. Cikgu bagi contoh satu saja, yang lain cikgu rasa kamu boleh buat ya. Senang saja. Ada gambar, ada nama organ dan juga deria yang kita gunakan berdasarkan organ tersebut. Baik. Seterusnya muka surat 24. Okey. Tak apa. Kamu dengar penerangan cikgu dulu. Nanti lepas ni kamu buat ya. Okey, muka surat 24. Okey. Baik, muka surat 24 ni kamu kena ini dipanggil jalan sesat. Jalan sesat. Kamu kena carilah. Okey. Tengok dulu mata. Okey, mata deria apa? Deria penglihatan. Carilah laluan untuk pergi ke jawapan deria penglihatan. Okey, baik, cikgu minta maaf suara cikgu agak serak, cikgu tak sihat ya hari ni. Jadi tak apa. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Surat 24 tu senang je. Okey. Cari sahaja ikut laluan untuk pergi ke jawapan. Okey. Seterusnya muka surat 25. Okey, muka surat 25. Okay, yang ini kamu kena kelaskan. Rasa manis apa? Rasa masam apa? Okay. Contoh rasa manis apa? Gula-gula kan? Rasa masam? Okay. Kat atas tu dia bagi gula-gula, limau, madu, tembikai, asam gelugur. Asam gelugur ni orang guna dalam masakan ya. Okey, kamu kemudian aiskrim, mangga muda dan cuka. Jadi kamu kelaskanlah, tuliskan dekat petak tu. Okey, boleh ya? Cikgu harap boleh ya. Okey. Seterusnya muka surat 26. Okey, muka surat 26. Yang ini, okey, ini agak tak susah lah, tapi kamu kena buatlah kalau boleh berpasangan. Okey. Langkah-langkah yang diberikan tu lakukan aktivitinya secara berpasangan. Murid A membuat pemerhatian dengan menyentuh. Okey, kemudian merasa makanan yang diuji. Okey, kalau ikutkan kita buat dalam kelas, bos seronok yang ni kan. Baik, tapi tak apalah macam ni lah. Kamu tengok apa makanan yang ada dekat rumah kamu. Okey, yang benda manis ke masam tu pulanglah. Okey, tuliskan nama makanan dekat bahagian makanan, kemudian apa rasanya dan kalau kamu sentuh adakah dia lembut atau keras dan bau dia macam mana. Okey, sebab kalau ikutkan kita buat dalam kelas ni pun seronok. Boleh ya? Okey, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya muka surat 27. Okey, cuba tengok muka surat 27. Okey, warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi berikut. Okey, kalau dalam keadaan gelap, okey, apa deria yang kita boleh gunakan? Penglihatan, pendengaran, bau atau sentuhan. Okey, ada 2 deria boleh kita guna. 3 pun boleh jadi kamu warnakan. Kemudian situasi kedua tu, saya tidak boleh menghidu makanan. Ini kerana sesama. Okey, apa deria yang boleh digunakan? Nak guna deria bau tak boleh. Okey, kamu warnakan pada petak tu. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 28. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya, Puan Fatimah, membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Okey, apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Kalau tak nampak jauh ni, apa masalah dia? Ya, masalah dia kita panggil rabun. Okey, rabun jauh.
Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik? Deria apa tak berfungsi dengan baik? Kalau penglihatan ni. Ya, penglihatan kan, mata. Baik, jadi apakah nombor 3, apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Kalau macam tu kena pakai cermin mata lah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Alia. Okey, sebab mata dia tidak dapat melihat objek yang jauh. Okey, ini kita panggil rabun. Cikgu rasa ramai juga antara kawan-kawan kamu ada yang rabun kan? Ada ke? Macam cikgu lah, cikgu pun pakai spek juga. Okey, tapi ada masa lah. Okey, seterusnya muka surat 29. Okey, muka surat 29 kita dah masuk tajuk haiwan. Okey, labelkan bahagian tubuh haiwan. Okey. Yang ini bahagian tubuh yang lebih kurang kita belajar juga hari tu, walaupun tak sama kan. Okey. Kalau yang itu ada pepatung. Pepatung ada ekor, ada sayap dan juga sesungut. Sama juga dengan rama-rama. Kemudian kambing di situ dia berbulu halus, ada tanduk dan juga ada ekor. Senang je ini. Okey, seterusnya muka surat 30. Okey, muka surat 30 ni kamu isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tanduk dan sumbu membantu haiwan ini apa cikgu sebut hari tu? Ya, melindungi diri ataupun mempertahankan diri. Okey. Soalan B, kepak membantu haiwan ini untuk terbang. Pandai pun. Sirip dan kaki selaput renang membantu haiwan ini berenang. Yang ini kepentingan bahagian haiwan. Kalau kamu lupa, kamu boleh tengok balik video cikgu yang sebelum ni ya, ataupun boleh rujuk juga pada buku teks. Okey. Baik. Okey, seterusnya muka surat 31. Okey, muka surat 31 masih lagi tajuk haiwan, berbeza tetapi serupa. Haiwan di bawah dikelaskan mengikut bahagian tubuh yang serupa. Okey, kumpulan A dan kumpulan B. Okey, kalau kamu perhatikan kumpulan A tu apa? Ada sesungut kan? Okey, kemudian ada sayap atau kepak. Manakala kumpulan B ada cengkerang. Okey, namakan. Senang je nak namakan. Okey, namakan haiwan lain yang mempunyai bahagian yang sama dengan kumpulan A, yang ada kepak atau sayap atau pada sesungut. Boleh namakan. Boleh rujuk pada buku teks ya. Okey, cikgu minta maaf ya, hari ni cikgu tak berapa sihat. Okey, baik. Seterusnya tengok muka surat 32. Okey, muka surat 32, labelkan dan jawab soalan berikut. Okey, labelkan ada sayap. Ada sayap pula, ada kepak rama-rama, lalat dan juga pepatung. Okey. Adakah haiwan ini sama? Adakah haiwan ini sama jenis? Tak kan? Tetapi adakah haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa? Ya, betul. Ada haiwan yang mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Okey, yang bawah sekali dia kata lengkapkan ayat kesimpulan di bawah. Okey, terdapat haiwan yang berlainan jenis tetapi mempunyai bahagian tubuh yang sama. Okey, berlainan jenis tetapi mempunyai bahagian tubuh yang sama. Okey, lengkapkan dekat bahagian atas tu. Baik, seterusnya muka surat 33. Okey, ada dua gambar haiwan iaitu ini hamster dan ini kerbau. Okey, tandakan bahagian tubuh. Kepala ada tak? Tandakan. Badan ada tak? Ekor ada tak? Berbulu halus. Ada tak yang berbulu halus? Dan bertanduk. Okey. Kemudian jawab yang bawah tu, warnakan. Terdapat haiwan yang berlainan tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Ataupun yang serupa tetapi mempunyai bahagian tubuh yang berlainan. Cikgu pun dah keliru dah. Okey, baik. Seterusnya muka surat 34. Okey, gambar apa ni muka surat 34? Ikan kan? Okey, nama haiwan ini ialah ikan. Okey, bahagian tubuh yang hilang ialah apa yang tak ada? Sisik ke? Ke sirip? Tengok betul-betul.
Okey, fungsi bahagian tubuh yang hilang tu apa? Untuk apa? Rujuk balik pada video cikgu yang lepas ya. Cikgu ada terangkan dekat situ. Okey, bahagian tubuh lain terdapat pada haiwan ini. Okey, warnakan jawapan ya. Warnakan jawapan dekat petak tu. Okey, baik. Muka surat seterusnya adalah muka surat 35. Ini kita dah masuk tumbuhan ya. Sesuaikan bahagian tumbuhan yang berikut. Daun urat jejala, urat selari. Cikgu rasa masih ingat kot sebab benda ni kita belajar baru minggu lepas ya. Sesuaikan, gunakan pembaris. Yang mana urat jejala, yang mana urat selari. Kemudian yang mana batang berkayu dan batang tidak berkayu. Yang mana berbunga, tidak berbunga, akar serabut dan akar tunjang. Cikgu rasa ini kamu mesti masih ingat sebab baru sangat kita belajar ya. Okey, baik. Seterusnya muka surat 36. Yang tadi kamu sesuaikan ya, muka surat 35 tu gunakan pembaris. Cikgu tak nak kamu guna tangan tu untuk sesuaikan. Gunakan pembaris. Nanti nampak tak cantik kalau guna tangan. Okey. Bahagian tumbuhan. Isikan persamaan dan perbezaan ciri bahagian tumbuhan berikut ke dalam peta minda. Masukkan jawapan. Kalau pokok tebu, urat daun selari atau jejala. Okey. Kemudian dia batang berkayu atau tidak berkayu. Okey. Kemudian akar tunjang atau akar serabut. Berbunga atau tidak berbunga. Okey. Kemudian pokok kemunting Cina. Tu ada gambar ya. Masukkan. Adakah urat jejala atau urat selari? Berkayu atau tidak berkayu? Akar tunjang atau akar serabut? Boleh tengok akar pun ditunjukkan. Kamu kena fahamlah dan tahu beza. Yang mana akar tunjang, yang mana akar serabut. Okey? Baik, cikgu harap kamu dapat jawab ya yang itu. Seterusnya muka surat 37. Okey, muka surat 37 adalah bahagian tumbuhan ya. Ada contoh pokok bendi, pokok bawang, pokok kucai dan juga pokok bunga matahari. Baik, isikan nama tumbuhan yang sesuai ke dalam jadual di bawah. Okey, letakkanlah urat selari dengan urat jejala. Tengok pada daun. Okey, cikgu rasa kamu masih ingat kan? Kemudian akar. Okey, tengok pada akar tu. Serabut atau akar tunjang. Okey, senang je. Okey, boleh rujuk pada video cikgu yang sebelum ni. Tengok bukan kedudukan. Ya, kamu kena memerhati daun tu jejala atau selari. Okey. Baik. Kemudian untuk yang ni juga kamu cuba tulis sajalah pokok apa ya. Okey, baik. Kita pergi ke muka surat seterusnya iaitu muka surat 38. Baik, muka surat 38 masih lagi bahagian tumbuhan. Baik, tuliskan kepentingan bahagian tumbuhan dalam kotak yang betul. Okey, daun. Okey, apa tugas daun? Membuat makanan. Bunga pula? Ya, bertukar menjadi buah dan biji benih. Batang mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Manakala akar menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. Tuliskan saja pernyataan yang atas tu pada petak-petak yang diberikan. Baik, muka surat seterusnya, muka surat 39. Okey, masih lagi kenali bahagian tumbuhan ya. Yang ini ciri bahagian yang ada. Okey, pokok bunga siantan. Okey, ada bunga, ada daun. Okey, lengkapkan ayat di bawah. Kamu letakkanlah yang bahagian petak tengah tu daun, akar, batang macam biasa. Yang bawah tu pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan mempunyai bahagian yang serupa iaitu akar serabut, batang berkayu, berbunga dan daun berurat jejala. Okey, tu yang dimaksudkan serupa. Dia daun dia urat jejala, batang dia batang berkayu, berbunga dan juga akar serabut. Okey, tulis saja dekat bahagian bawah. Baik, seterusnya muka surat yang terakhir, muka surat 40. Okey, muka surat 40 ni perhatikan bunga orkid yang berikut, lengkapkan
cerita tentang ciri bahagian pokok bunga ini. Okey, ini pokok bunga orkid. Pokok ini mempunyai apa? Mempunyai bunga. Pokok ini mempunyai urat daun jejala. Batang pokok ini adalah berkayu. Akar pokok ini jenis serabut atau tunjang. Tunjang kan? Okey, salin je, tulis je yang itu jawapan dia bahagian jawapan. Okey, boleh ya? Baik. Baik, jadi itu untuk muka surat 40. Okey, baik. Cikgu rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi hari Rabu nanti. Dan cikgu harap kamu dapat jawab ya soalan-soalan dalam buku aktiviti. Okey, cikgu akan tunggu dekat Telegram kalau ada masalah. Okey, boleh tanyalah dekat Telegram tu nanti ya. Dan cikgu minta maaf lah hari ni cikgu tidak begitu sihat. Itu sebab terbatuk-batuk tadi. Okey, sampai kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.